Tapi kita again hari ini ada dua lagi perlawanan dan macam biasa kita adalah tugasan-tugasan masing-masing kan? Yang pastinya yang berpeluh daripada petang tadi kita nak terus bersama dengan sahabat kita di Paroi yang telah pun bersedia untuk memberikan perkembangan. Pasti kita bersama dengan Carl. Ya? Kita akan bersama dengan Carl. Okey, macam yang dah dijanjikan kepada berbilion-bilion peminat Carl Yunis, kita akan bersama dengan beliau yang kini berada di Paroi. Carl, macam mana cuaca dekat sana, okey ke? Cuaca okey buat masa ini, tapi bila saya tengok ramalan kaji cuaca, malam ni hujan. So, saya fikir kalau perkara itu betul, JDT mempunyai masalah yang besar untuk menaikkan kemenangan. Okey, Carl, Negeri Sembilan belum menang lagi, malah hanya raih keputusan seri 2 perlawanan yang lepas berdepan dengan JDT. Adakah kalau dapat seri lagi sekali, ia dikira sebagai keputusan yang positif ataupun mereka perlu dapatkan kemenangan malam ini, Carl? Okey, baik Dayang. Secara realistiknya kan, mana-mana pasukan pun kalau berjaya, berupaya untuk mengikat juara Liga Super 9 tahun berturut-turut JDT, ini satu bonus untuk pasukan itu. Dan mengikut daripada persoalan daripada Dayang, ya, kalau Negeri Sembilan berjaya untuk mengikatkan JDT, ini satu suntikan moral untuk menghadapi saingan yang seterusnya. Namun tugas mereka bukannya mudah, malah paling sukar di sepanjang saingan 2023 ini. Kita tahu mereka hanya merekodkan 2 keputusan seri dalam 2 aksi yang terawal. Lebih parah, mereka hanya menjadikan 1 gol dalam 180 minit permainan. Itu pun melalui penyerang berusia 37 tahun Casagrande yang baru saja memperkuat pasukan kurang daripada sebulan dan hanya menjalani beberapa sesi latihan. Dan saya fikir perkara itu lebih membuatkan lagi apabila mereka ingin untuk merekodkan kemenangan pertama pada malam ini. Mereka ingin untuk terus menjadikan gol, setidak-tidaknya memberikan satu suntikan motivasi kepada pasukan. Dan selebihnya kita sempat juga berbicara dengan K. Devon mengenai perancangan dan juga taktikal menjelang perlawanan pada malam ini yang sudah pastinya ingin dinotakan dengan keputusan yang positif. Kalau kita imbas pada musim lalu, pertemuan di Paroi ini, Stadium Tuanku Abdul Rahman, keputusan 0-0 di sepanjang 90 minit. Namun pada masa tambahan, kualiti dan kesempurnaan Fernando Forestieri membezakan kedua pasukan sekaligus meraih keputusan 1-0 dan juga 3 mata berharga. Itu musim lalu. Pada musim ini, persaingan yang sengit bakal disajikan pada malam ini, dan elok sajalah kita dengarkan apa kata K. Devon mengenai menjelang pertemuan pada malam ini yang sudah pasti mempunyai ramuan garapan yang tersendiri untuk mengekang asakan bertali arus JDT pada malam ini. Ya, corak permainan mereka dalam 2 perlawanan lepas kita ada tengok video dan kita ada buat rumusan sendiri. Dan mungkin apa yang kita dapat daripada video 2 perlawanan lepas, info tersebut kita akan gunakan dengan yang terbaik dalam perlawanan akan datang, supaya kita dapat memberi satu cabaran yang ataupun menunjukkan prestasi pasukan sebenar untuk berlawan dengan pasukan yang terbaik dalam negara kita. Saya yakin, tapi tumpuan dan konsentrasi pemain untuk perlawanan menentang JDT ini, saya mengharapkan yang lebih baik dari 2 perlawanan lepas, di mana kita tahu JDT pasukan yang lebih baik daripada 2 lawan kita yang sudah. Dan mereka ini kalau diberi masa dan juga space, mereka ni boleh menghasilkan sesuatu dalam perlawanan. So bagi saya, tumpuan dan konsentrasi pemain mestilah pada tahap yang terbaik. Baik, Carl. Selepas kenyataan Carl dan juga kita dengar. Okey, Carl sambung ke saya tanya Carl. Tanya. Okey, Carl. Tadi penjelasan Carl begitu jelas dan juga kita dah dengar apa yang dikongsikan oleh Coach K. Devon. Tapi bagi Carl sendiri, apabila sampai di sana ketika ini dan juga kemungkinan daripada K. Devon, dia tetap mengharapkan akan ada pemain yang lebih baik lakukan, terutamanya berdepan dengan JDT. Apa faktor lain yang Carl boleh jangkakan akan menjadikan perlawanan ini sengit, Carl?
Okey, faktor yang pertamanya kan secara statistiknya kan kalau tengok musim lalu Negeri Sembilan mengakhiri saingan Liga Super di tangga yang keempat, 12 kemenangan, 5 keputusan seri dan 5 keputusan kekalahan. Dan kita tengok 5 kekalahan itu hanya 2 di laman sendiri, 1 menentang JDT 1-0 dan yang keduanya menentang Sabah. Kedua-duanya keputusan ini dengan keputusan yang tipis 1-0. Atas faktor itu saya merasakan hampir 30 perlawanan yang dilalui pada musim lalu, separuh daripadanya di laman sendiri, hanya 2 kekalahan, itu pun dengan pasukan yang betul-betul ampuh, betul-betul mempunyai satu kualiti pemain yang terbaik dalam negara kita. Dan Stadium Keramat ini jugalah bukan senang, bukan mudah untuk beraksi selaku pemain, dan saya fikir kalau musim lalu pertemuan yang sama ini menarik penonton sekitar 22,000 di Paro ini, dan saya fikir dengan keadaan waktu ini, dengan di awal musim, dengan rekod tanpa kalah kedua-dua pasukan, dengan cuti sekolah, saya fikir perkara yang sama penonton akan hadir pada malam ini untuk cakap memberikan sokongan kepada Negeri Sembilan maupun pasukan pelawat JDT. Dan satu antara faktor lain Negeri Sembilan ni, mereka bertahan cukup baik, mempunyai disiplin rekod yang terbaik dalam saingan Liga Super. 3 perlawanan ini hanya 2 layangan kad kuning. Kalau KL PDRM, mereka dah ada 11 hingga 12 kad kuning selepas 3 perlawanan. Tetapi kalau Negeri Sembilan, saya fikir hanya ada dua yellow card, dan saya fikir itu akan jadi satu petanda bahawa mereka bertahan dengan baik, mereka bertahan betul-betul compact di bahagian tengah, dan saya fikir Syekh Azhan dan juga Gerhard Gurlon akan terus menjadi nadi kekuatan pasukan Negeri Sembilan di bahagian pertahanan pada malam ini. Okey, Carl, mungkin terlalu awal untuk Dayang tanyakan tentang macam mana suasana dekat stadium sebab masih lagi awal kan dekat sana, Carl. Tapi mesti Carl dah risik-risik, dah tengok dah macam mana dengan sambutan daripada peminat, especially nak menentang JDT ni. Macam mana dengan fans Negeri Sembilan? Adakah mereka bersedia untuk menyambut ketibaan JDT ke Paroi, Carl? Okey, sebenarnya kan Dayang, saya hari ini bertuah dan juga bernasib baiklah orang katakan. Kerana apa? Kerana pada ketika saya merisik untuk pasukan JDT, siapa pemain import yang mereka bawa ke Paroi ini, siapa taruhan yang bakal dikendalikan. Because kita tahu kan kelompok pemain JDT ini sangat-sangat besar. 3 pemain yang kuat dalam setiap posisi. So saya sempatlah juga merisik-risik di social media. Kebetulan kita bersama dalam penginapan hotel yang sama kan. Fans Negeri Sembilan yang pertama terlebih dahulu, mereka menjagakan tidak kurang daripada 10,000 hinggalah ke 20,000 pada malam ini, dan saya difahamkan anggaran yang lebih kurang sama tiket terjual pada malam ini, dan saya fikir pertemuan Negeri Sembilan dan juga JDT di Paroi khususnya tidak pernah mengecewakan. Saya fikir kalau tak ada jaringan pesta gol sekalipun, akan ada perang taktikal jual beli serangan daripada kedua-dua pasukan. Dengan JDT, saya difahamkan tidak membawa Bernardo Silva, saya fikir tidak nampak kelibatnya. Tak tahu mungkin dia menyorot di mana-mana. Dengan Diego Luis Santo dijangka menjadi penggempur utama di samping Arif Aiman Hanapi dan juga Fernando Forestieri melengkapkan formasi 4-3-3, dan saya fikir Shihan akan membawakan kemunculan kembali ke Stadium Paroi berbanding daripada Fazal Maliah, saya fikir, dan saya harapkan begitu juga. Di samping Afiq Fazail akan terus mengemudi bahagian tengah untuk merencana gerakan setiap gerakan yang pastinya jual beri serangan untuk kedua-dua pasukan dalam perlawanan malam ini. Saksikan secara eksklusif di Astro Arena. Carl, apabila Carl kongsikan bayangan-bayangan formasi, bayangan pemain akan diturunkan oleh JDT, bermaksud JDT tidak akan melakukan rotation yang besar berdepan dengan Sembilan, walaupun kita lihat prestasi mereka dalam momentum yang terbaik. Mungkin juga perkara itu, kalaulah tak berlaku perubahan formasi rotation pemain tu, Carl, disebabkan mungkin mereka nak pastikan rekod itu berterusan dan juga masih teringat rekod lalu menang 1-0 di Negeri Sembilan. Okey, daripada pertemuan menentang Terengganu, RC pembuka dan juga RC yang sebelum ini, kita lihat ada perubahan dalam kesempatan utama, dan saya fikir pada malam ini akan ada lagi perubahan dalam kesempatan utama. Seperti yang saya katakan, saya nampak Shane Lowry berada di sini. Shane Lowry berada dalam skuad. Kelibat Oscar Arribas tidak sempat saya melihat, dan saya fikir awak import yang ada Diego Luis Santo, Fernando Forestieri, Leandro
Juan Muniz pun ada, dan juga Shane Lowry dan Jordi Amat. Dan saya fikir banyak gandingan yang boleh dilakukan sebelum perlawanan ini yang dengan E3 import kuota satu ASEAN satu Asia masih lagi merencana bagaimana mereka ingin melakukan, yang pastinya akan ada perubahan dalam kesempatan utama mereka. Shihan Azmi dijangka akan berada di posisi penjaga gol di samping Faizal Malas. Saya fikir Shihan Azmi akan berada di situ di samping Afif Fazail, Arif Aiman. Dan bagi Negeri Sembilan pula tidak banyak perubahan yang dijangka, walaupun status penjaga gol Seng Izhan disahkan pulih untuk beraksi pada malam ini walaupun mempunyai jahitan 6 jahitan di bahagian dagunya selepas pertemuan dalam aksi yang terdahulu menentang Penang FC berakhir dengan beliau diusung keluar. Dan saya fikir Redok Gulon, Tommy Mawat akan terus berada dalam kesempatan utama di bahagian pertahanan di samping Levi Madinda dan juga Hasbullah Abu Bakar akan menjadi orang kuat midfield general di bahagian tengah di samping kudrat pegempur utama masih lagi dipikul penyerang berusia 37 tahun Casagrande. Okey, memang cukup lengkap segala perkongsian Carl untuk pertemuan malam ini. Baiklah, terima kasih Carl, selamat bertugas dan hopefully kita boleh terus dapatkan perkembangan daripada Carl sebaik sahaja perlawanan tamat nanti. Thank you Carl.